untuk program Mesin Masjid, iaitu pada pagi sekarang pukul 9 pagi kita akan adakan ke penyampaian untuk kita panggil Kembang Kasih, iaitu pada mungkin yatim, orang malam, OKU dan juga kita terlantar. Jadi insyaAllah itu acara tahunan kita buat untuk orang-orang yang ada ukurnya pada 26 bulan Isnin malam, hari Sabtu malam. Sekali lagi kita akan mengadakan sambut PR Ramadan ini kebanyakan selama dan kita akan ada pihak daripada Aman Palestin. Lepas itu seorang usia nanti kita akan adakan ceramah daripada Aman Palestin. Jadi kita sama pada hari nanti. Saya tidak mau masa lagi dengan segala hormatnya saya menyebut dengan bahagia Ustaz yang terdepan menyampaikan ceramah untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengisi acara yang berhormat Habib Muhammad Taufik, masih banyak. Seterusnya Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Diam tak diam kan, kita dah hampir dah, orang kata kan. Hampir dah menuju kepada orang kata pada hari pecutan terakhir lah kan. Dan alhamdulillah ramai orang pagi ni kan. Kuliah subuh ramai. Yang datang sembahyang subuh pun ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Cuma alhamdulillah Allah bagi kesempatan. Allah bagi kesempatan kepada kita untuk terus Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang untuk terus beribadah kepadanya. Pernah satu ketika Nabi ambil sebatang kayu tu, ranting kayu tu, Nabi buat garisan panjang, buat garisan panjang. Kemudian pada garisan panjang tu Nabi lukis satu segi 4 tepat tu tergantung kepada garisan yang panjang, segi 4 tepat. Kemudian dalam segi 4 tepat tu Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Kita ni bila makin dekat tu makin perasan lah kita akan beraya tentu lah ya. Kan? Mentari dah khabar dah, tak ada apa ni. Boleh beraya. Endemik macam mana pun raya. Dia dah tak peduli dah. Penyimpan mohon besar raja-raja tu dia tak peduli dah yang mentari cakap tu. Jadi mentari cakap boleh raya tu. Kan? Tapi soalannya confirm ke? Confirm ke hidup lagi pagi raya tu soalannya. Bila cakap tu mula lamut kata tercabar sikit. Dah mula dah cerita mati dah kan. Macam tu kan. Buat garisan panjang tu cita-cita manusia. Dia cakap ujung tahunnya kau tengoklah rumah Dan jadi apa je. Kau tengoklah cukup bulan ni kau tengok kereta Dan bertukar ke tak. Kau tengok Dan kau jap lagi nak pergi pakan. Kau tengok besok pagi apa rupa telefon Dan. Dah telefon tukar je. Kau jap lagi esok pagi hujung bulan hujung tahun kan. Semua tu melibatkan cita-cita. Tapi yang segi 4 tempat yang Nabi lukis tergantung tadi, dia kata setakat itu je umur manusia. Bukan banyak warna pun. Kemudian dicakar, dicala. Lah, banyak betul. Cala tu punya, kecakar-cakar tu punya dugaan dan ujian. Jadi lagilah sekejap rasa masuk.
Saya pun baru 2 kali pergi buka rumah mak. YB pun baru sekali. Anak lagi tahu dek sibuk kan. Macam mana tu? Ceramah hari-hari kan. Agak kalau boleh pagi raya ceramah pun suruh ceramah agak macam tu lah. Kan. Meratur betul kan. Itu pergi kucing 3 hari. Kan balik itu tak sampai buka puasa kat rumah tu. Kan. Dalam kereta banyak kali dalam kereta. Tapi itulah manusia. Nabi pesan kalau kau hidup hari ni jangan cita-cita hidup sampai esok. Maknanya jangan panjang cita-cita. Kan? Hiduplah seadanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Dunia ni ibarat R&R. Tempat rehat dan rawat. Kalau kita naik kereta lah berhenti ke R&R tu. Sekarang banyak R&R yang baru buat kan. Lawa betul tempat ni. Dia buat Tapi tak pernah dia orang cakap lawa betul lah tu ada kosong-kosong tanah lapang, beli tak ada ambil rumah situ. Tak ada orang cakap benda ni. Semua berhenti lepahan hajat je, setakat je. Pek buang air pun macam tak sadar mati, takut kena tinggal kat bus express tu. Yang naik bas lah. Berhenti sekejap lepas hajat ataupun minum sekejap ataupun minum makan dia lapar nak apa tu perjalanan. Macam itulah dunia kan. Jadi kita ni saya ingat 3 hari lepas saya camah kat Putrajaya. Tajuk tak berpuasa tapi nak raya. Tu ayat dia. Tajuk tu dia pilihlah, bukan saya pilih terus. Makna soalan tentang tak puasa ni bukan hanya merujuk kepada GPH, geng plastik hitam. Tak, kan? Geng plastik hitam ni memang dia saja-saja tak puasa kan. Ni cerita termasuk juga orang yang perasan dia puasa tapi sebenarnya tak puasa. Macam tu. Macam mana pula tu? Tu cerita ini tu. Lama kuliah subuh kata ni. Dah alang-alang kan. Samsul debat jarang datang. Sekali datang, lama lah sikit kan. Tahu sambung sampai 2 hari. Sampai 2 hari. Kan yang disebutkan tadi. Tak ada lah. Kan? Jadi kalau kita tengok, kan? Apa maksud puasa ni? Falsafah puasa ni apa? Falsafah puasa ni adalah untuk menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara membatalkan puasa kerana Allah. Jadi bila sebut kerana Allah, falsafahnya adalah apa Allah suruh kita buat, apa Allah tak bagi kita buat, jangan kita buat. Macam tu. Tapi yang Allah tak bagi buat itulah yang kita buat. Kan? Tu yang kita pilih. Macam mana tu kan? Lepas tu mengaku tak kita. Dapat tak kita agak takwa. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu ayat 183 tu Allah Ta'ala kata di hujung tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa gitu. Maknanya takwa tu dah ada. Allah memang nak bagi takwa tu kayak gitu. Tapi tu pulanglah mudah-mudahan kau dapat. Tapi nak dapat tu konolah layakkan diri nak dapat. Macam mana nak dapat takwa kan? Baru 5 bulan Ramadan hilang kan. Malam pertama ramai beliau kan. Tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan, beliau pun hilang. Yang tinggal beliau. Kan beliau-beliau yang bila sujud tu berbunyi lutut tertap dah kan. Berbunyi lutut ayo. Kan orang-orang lama juga nak hidup kan. Jadi semangatnya betul. Tu sebab bila saya pergi Kuching, saya terkejut. Bila pergi Sarawak kan, pergi kawasan pedalaman tu. Bila dah sampai masa tahun lepas 2 tahun lepas lah, masa sebelum PKP lah begitu. Dah masuk 25, 26 Ramadan, penuh lagi sampai koridor, sampai beranda luar sembahyang. Apa beza kan? Apa budaya tu? Baru ni saya pergi Makkah, pergi umrah kan? Pun ramai orang. Tapi masa tu pergi sebelum puasa lah. Rupa orang Arab ni dia masuk Rejab dengan Ramadan ni memang ramai. Kan? Rejab dengan Ramadan memang dia beria sungguh. Puasa ni lebih lagi. Tapi kita kenapa semangat kita semakin ni? Dulu alhamdulillah waktu PKP Allah bagi ujian PKP kat kita. Alhamdulillah setiap malam tak tinggal tarawih. Complete set. Berjuta imam tanpa tauliah berjaya dilahirkan. Kat rumah berobot sampai kan abah pergi Giant beli barang. Bang, ni anak dah siap dah nak sembahyang Zuhur, abang lambat lagi kau. Tunggu abang balik. Marah imam besar tu.
Imam besar tu suruh tunggu dia balik baru dia nak semayang sesama. Walaupun dia nak ta'ina ke Allah sepanjang waktu tu. Kan, tapi nak bagi tahu tu kan, semua tak tinggal semayang. Malahan tak tinggal tarawih. Tapi bila dah buka balik, dah boleh kita pergi ke masjid. Kan? Dah boleh. Dulu bising, kenapa pasal masjid tutup? Dan sampai bila keadaan ni? Pasar raya buka, marah. Bila buka masjid, kenapa jarak? Marah juga. Lepas tu dah rapat sejarah, pun marah juga. Yang best tu, yang marah tu tak datang. Bukan masalah tu kan. Memekak dalam media sosial. Yang penting media sosial dapat follower, dapat like. Dan kadang-kadang bila baca dalam tu takut tengok kan. Tu sebabnya kita kata nak kerja takwa, la'allakum tattaqun. Maknanya mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak semua orang dapat. Jadi makna kena usahakan. Dalam ayat tu juga sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wahai orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam pun dia tak cakap. Orang Taman Marida langsung tak cakap. Wahai orang Senawang tak ada. Orang Malaysia tak ada. Dia kata wahai orang beriman. Makna beriman ni macam mana? Beriman ni orang yang yakin dan percaya. Orang yang ada kepercayaannya, keyakinannya. Dan percaya ni contohlah, orang tu percaya depan tu ada hantu tu. Memang dia tak lalu jalan tu. Kalau dia jalan pun dia bawa geng-geng yang handal-handal sikit. Kan? Kalau dia yakin, maknanya maksud apa? Bila dia yakin adalah tindakan-tindakan yang dia ambil. Dia tak adalah tunggu ke. Macam itulah juga kita, kalau kita yakin dengan Allah, maka tindakan kita tu. Sebab ada seorang Arab Badui tu, dia sebut, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang beriman, dia kata macam tu. Kemudian Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim, kamu seorang Islam. Kenapa? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi iman tak dapat dengan pengakuan. Ambil mic ni, bagi seorang cakap, Assalamualaikum, nama saya Datuk Haji Muhammad Taufik, saya seorang Islam. Berani cakap. Tapi berani tak kita ambil mic ni? Assalamualaikum, nama saya sekian-sekian, saya yang paling beriman kat Taman Marida. Berani tak? Tak berani dah. Kan? Tak berani. Walaupun dia imam satu. Tak berani dah. Kau iyo pula kan tak ada dah. Kita takkan cakap dah. Tak ada siapa yang rasuk diri dia. Cukup keimanan dia kan. Itulah dia hakikat dia. Jadi hujung itu kata la'allakum tattaqun tetap menjadi hasrat utama kita. Dan bila nak capai takwa ni, kata Saidina Ali ada 4 perkara. Latihan takwa ni. Nombor 1 apa? Yang pertamanya adalah khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah ni, ini nak gambarkan betul ke kita puasa ke tak puasa ni. Tengok betul ke takut ke Allah. Takut ke Allah ni ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, takut dari segi, kata Abu Laith As-Samarkandi, dia kata ada 7 perkara dia akan jaga kalau dia takut pada Allah. Yang pertama, dia akan jaga lisan dia. Lisan dia, mulut dia akan cakap yang baik-baik. Dan hari ni masalahnya, kadang-kadang kat masjid tengok muka bangang macam tu kan. Tapi bila dia menulis dalam telefon ni, dia menaip kat dalam Facebook tu, dia tulis kat dalam Twitter, dia tulis dekat dalam IG, dia takut macam habis segala cacian dan kata-kata yang tidak baik semua keluar. Jadi lisan ni ada 2, lisan berlidah dan lisan berjari. Lisan berlidah ni yang kita cakap ni hari-hari ni. Bayangkan zaman Nabi dulu ada 2 perempuan berburak punya tauruk mengumpik pasal orang, bercerita pasal orang. Sampai kan dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak izinkan kami ya Rasulullah nak berbuka, tak tahan bona. Hawi kata. Punya tauruk yang mengumpik pasal orang sampai nak berbuka. Nak tanya orang perempuan, sampai tak macam tu kita ke? Sampai tak macam tu? Sampai tak? Tak, makna mengaku mengumpik cuma tak berbuka. Macam tu. Menyasar pula aku jawab, dia kata. Tak adalah, kalau boleh jangan sesia puasa berburak pasal orang. Kan? Jadi Nabi kata apa? Nabi beritahu, kau tak payah minta izin kerana sungguhnya kau dah berbuka dah pun, Nabi kata.
Tak percaya cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau. Maka bila dia luahkan terkeluarlah sekotor daging busuk saudara dia yang dia umpet tadi. Mana kata tunai Allah Ta'ala tunjuk kat dia. Jadi tak usah buruk-buruk pasal orang. Kadang-kadang kan minta maaf cakap lah. Kita ambil kita punya akaun Facebook tu, letak gambar muka, minta maaf cakap. Letak gambar muka pemimpin tak kira lah. Kerajaan kau, pembangkang kau, letak muka, tak payah tulis apa-apa. Letak gambar WB lah. Letak gambar muka. Jangan tulis apa-apa. Jangan tulis pemimpin yang ini, tak payah. Letak je. Tengok komen. Allah, konyang. Segala macam ditulis. Kadang-kadang dia marah yang pemilik akaun tu, dia marah kepala bapak semua pula. Penjilat lah, bombodek semua pula. Kata-kata kesat. Masalah yang tulis tu semua bin-bin laku. Makna semua orang Islam yang tulis tu. Kan? Apa masalah tu? Kadang-kadang rasa nak komen dia. Saya lah rasa nak komen tulis. Nabi aja tak macam ni. Tulis saya nak kena. Macam tu lah. Macam tu. Itulah masalah kita ni. Tak boleh kau bila kita tulis tu tulis yang elok. Sebab kita kena faham. Menurut sebahagian besar ulama, apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Sama. Sayyidina Abu Bakar mungkin zaman dulu dia pernah ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia berburak cakap benda-benda yang tak elok, benda yang tak baik. Nabi kan dah pesan, kalau kau tak ada benda baik yang kau nak cakap, baik kau diam. Nabi dah pesan macam tu. Hari ni kita tak payah sumbek batu dalam mulut lah. Pegang telefon, diamlah. Iya, tak jadi kojo. Tengok anak kita, dapat dia main game. Kan, tak makan tak apa, dia dah lama puasa dah. Kan? Tak makan tak apa dah. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah kan. Tak berhenti untuk takun. Kan, lagi takun pada mak yang mengaji tu. Macam tu lah kira. Jadi yang pertama, jaga mulut kita, jaga lidah kita. Menurut kajian, lidah ni bila manusia tu lahir, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Lidah. Tapi apabila kita dikebumikan, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur. Nak bagi tahu borek tanggungjawab lidah. Jadi tanda takut kepada Allah yang pertama, jaga lisan kita. Lisan kita banyakkan mengaji. Lisan kita banyakkan berzikir. Alhamdulillah. Suraunya, masjidnya buat 10. Bila buat 10, makna dia banyak minta ampun dengan Allah. Setiap bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Bangun dia. Istighfar dia. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'a zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. La ilaha illallah. Istighfar lagi. Itu semua istighfar, minta ampun dengan Allah. Tapi siapa yang tak bunyi mulut itu, makna dia yakin daripada bulan 1 tu sampai malam tu tak ada dosa dah. Jadi minta ampun dengan Allah tu yang paling baik. Sebenarnya kalau kita hayati sampailah penghulu istighfar, Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Penghulu istighfar ni, ibu istighfar, semua ada dalam tu. Jadi kita kena bersungguhlah lagi 10 malam terakhir sebab minta ampun dengan Allah. Mulut kita ni minta ampun. Macam tu. Lepas tu doa Allah manaka fun karim tubul fa'fu anna. Kita minta juga, ya Allah, kau suka pada keampunan, kau maha mengampun, kau ampunilah kami ni. Ampunkanlah kami ni. Kan dalam satu hadis yang Nabi naik ke mimbar tu. Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, apa lah kau amin? Tak ada siapa lah doa ni Rasulullah. Nabi kata apa? Sungguhnya aku dengar malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa. Salah satu pada doanya apa? Maka binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Itu cerita. Jadi mana kata ambil peluang. Bila cerita dekat luar, saya cakap terperanjat ni 9 2 10. 9 memang 10 kan.
Tu yang orang Johor tu sampai tengah semayang, oh sini buat 20, bila kita bangun 10, sini buat 20. Tiba-tiba witir, berapa dia buat ni kan. Jadi ramai yang terperanjat. Jadi ada yang tanya, mana yang elok Ustaz? 8 ke 10, 20? 8 ke 10 ke 20? Jadi yang elok buat. Contoh jawab banyak cerita. Sampai 28 Ramadan tak buat tarawih sebab memikirkan 8 ke 10, 20 je. Sampai ke sudah tak buat kan. Buatlah ya. Jadi itu yang pertamanya. Tanda takut pada Allah terlihat kepada lisannya. Dia tak bercakap benda tak baik, dia mengaji, dia berzikir. Kedua, tanda takut pada Allah terlihat pada mata dia. Tengok mata kita puasa ke tidak. Tu yang kadang-kadang susah nak tengok saya pergi bazar Ramadan ni. Kan bazar Ramadan ni mata kita bukan hanya tengok makanan, tapi tengok orang tu. Tu semua tu. Ada yang datang tu dengan rambut basah-basah. Baru shampoo pula. Dia berdiri sebelah kita pula. Kita tak fokus tu. Nak tengok kuih donat, nak bau rambut tu. Jalan-jalan, mula nampak pohon ayam, depan tu pohon orang. Tu satu hal kat tu. Kan? Adalah yang non-Muslim pun ramai datang. Kan? Contohlah kan. Kadang ada juga. Kan? Ada juga orang yang bukan Islam tu lagi elok lah pakaian ni, ada juga. Itu satu hal. Tu sebab kalau nak pergi Bali, tahu ke tempat yang nak dituju. Kita tahu dah siapa yang masak sadap. Pergi bazar Ramadan, pergi situ, pergi sini dah balik. Dah tahu dah. Macam tu lah. Ini dibantai tawaf. Tawaf 7 round. Tengok lu. Tang sa'i tu. Baru dia balik. Melontar. Bayangkan sambil sa'i dia melontar. Bayangkan tu. Banyak apa. Allah. Tapi baru ni yang saya pergi sebelum poso usah ramai orang. Saya pergi Mekah tu. Alhamdulillah lah yang terbaru dah tak ada dah. Kita marna pertama tawakalna yang kena pakai software nak masuk semayang tu kena pakai ni kan, kena pakai apps kan. Kena register. Bayangkan semayang subuh, zuhur, asar, maghrib semua kita kena register dulu siap-siap. Kan. Lepas tu nak pergi buat umrah pun kena booking dulu. Tapi sekarang tak ada dah. Kan. Alhamdulillah lah, harap-harap lah. Tapi nampak orang macam lupa-lupa baik, takut gitu. Sebab Omicron tu masih ada ya. Jaga-jagalah. Jaga-jaga hati-hati kan. Saya ni untuk pengalaman Baby Datuk lah kan. Semua. Saya 2 tahun berjaya mengelakkan diri saya daripada dijolok hidung. Saya punya takut nak kena jolok hidung. 2 tahun. Alhamdulillah. Tak sekali pun lah saya kena lagi. Alhamdulillah lah, syukur lah. Sampai kan ada satu program dekat Astro tu. Nak keluar TV tu. Program tu diwajibkan kita jolok hidung tu. Saya kata kau bagilah orang lain tu. Sanggup saya tak keluar TV tu. Jangan kau jolok hidung aku kata. Saya tengok apa mengelupu-mengelupu budak tu. Takut tak saya tengok apa hal budak tu. Dia jolok orang. Mengintin-intin budak tu. Jadi saya ni penakut. Lepas tu saya fikir panjang batang tu. Mana poi Kan takut tarik tinggal separuh pula. Sudah kacau. Tapi sekali pergi umrah wajib pula. Aduh, manung malam tu tak tidur tu. Dia 48 jam sebelum kena jolok hidung. Lepas tu, keliling tu, omak saya kono, adik saya kono, driver saya kono, yang asisten yang ikut saya pun kono. Semua positif ni. Dekat tempat saya pergi program tu pun kono. Sudah rasa tak lepas ni. Jolok-jolok tu, masa nak jolok tu pula awak macam mana? Yang nurse tu pula rendah. Macam tu mandang. Daripada dia drive thru pada dalam itu. Ini diradak hidung dan daripada bawah. Mampu ini. Cakap nanti lu. Saya turun pada kereta. Saya macam ni buat. Dia kata 3 second only. Dia kata. Dia nurse Indian. 3 saat dia. Yo. Dia pun masuk. Dah masuk dia pusing-pusingnya pula. Kan? Macam tu kan? Sekali dia tarik. Dah. Tengok Alhamdulillah saya negatif. Kan, result malam tu dia 24 jam. Alhamdulillah result tu keluar negatif. Lapis saya pergi. Mungkin doa orang ramai kan. Sampai ke Mekah pergi. Ramai kat yang kono
Ada satu syarikat travel 30 orang kono. 30 orang kono tahan kat sana, kuarantin kat sana. Saya pula dah comel dah. Ini kena jolok lagi kau. Tak apa ustaz, dia ambil LU je teh. Okey. InsyaAllah negatif teh. Macam mana kau tahu? Rupa datanglah wakil medik dia tu kan. Buka mulut ni ayah. Kan? Dia colek bibir. Sini ayah. Khalas dah. Tu alhamdulillah semua negatif. Dia colek bibir macam mana nak positif ke mana? Colek bibir. Lepas tu kita pun lapang lah duduk naik. Tapi yang seorang bilik saya tu, roommate saya tu, dah 2 lain dah, dia buat test kat bilik tu. Dia pun negatif. Bayangkan tu. Sebilik dengan saya tu. Saya tak tukar bilik pun, sebilik dengan dia. Ini mahu kono kan. Sampai ke KLIA rupa sebelum cop pasport tu sepanjang-panjang meja dengan batang tu dah standby lah. Jolok lagi kawan. Saya ingat dah lepas. Tak boleh ke tak jolok? Wajib ustaz nah. Jolok lagi. Alhamdulillah. Satu kapal terbang positif. kecuali 3 orang termasuk saya negatif. Alhamdulillah. Saya negatif tu dia orang marah tu. Ustaz macam mana boleh lopeh ni kata. Macam mana tak? Saya masuk yang best tu pula rezeki saya. Waktu yang dekat KLIA tu dia tanya, "Ustaz, kuarantin kat mana?" Saya kata kuarantin kat hotel. Saya ambil hotel Palm Hotel. Pakai rumah kan budak-budak lagi apa semua bayar, ambil hotel Palm. Oh, kat hotel tak apalah, ada orang jaga. Dia tak adalah pakai tracker tu. Saya kata dia ingat tu hotel kuarantin kan. Wahal tu hotel pilih sendiri tu. Oh, alhamdulillah lah pakai golang pinknya. Ya, nah, tapi tak ada apa. Ada bilik khas saya lepak dengan, sebab salah seorangnya saya pilih hotel Palm tu. Sebab salah seorang jemaah tu apa ni orang kata bos kat situ. Boleh lah saya ambil. Boleh tak apa? Boleh tak. Sebablah bila saya kuarantin tu tak ada negatif, alhamdulillah lah. 5 hari jelah kuarantin. Kan? Tapi nak beritahu ramai orang. Kadang-kadang kan tak tahu ni Malaysia ke Makkah. Ramai betul orang Malaysia. Sampai dengan dekat Al Jazeera yang topik RNR tu daripada Makkah daripada Madinah nak ke Makkah tu kan ada RNR. Buruk yang hentian kita semua pernah berhenti kan. 25 ke 30 bas semua Malaysia. Nak semayang tak muat. Nak kencing pun ambil wuduk dah lah kat dalam toilet tu. Saya kata besok lah kencing ke mana. Ramai betul. Dek ramai orang Malaysia tu tak dapat lah saya rehat dah tengah tawaf. Hanya ambil gambar gila betul orang ni. Ada satu makcik tu, "Ustaz ambil gambar boleh tak?" "Semalam bukan ambil kau, semalam baju lain." Ayo kojo pula. Macam-macam betul. Kan? Itulah dia kan. Tapi kenapa? Sebab dia orang masuk Rejab dia dah terbayang dah Ramadan ni. Dia dah siap dah ni baju nak pakai tarawih. Dia dah siap dah ni kurma yang terbaik untuk berbuka puasa nanti dah standby. Dia tak sama dengan kurma ni makan hari tu. Dia siap ni kurma nak buka puasa. Ni sandal nak pakai nak bawa pergi tarawih. Ni tasbih Quran yang mushaf yang baru khusus untuk dia tadarus, dia dah standby dah. Yang tu. Masuk aja Rejab dia dah terbayang Ramadan. Orang Senawang belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Dia lagi jauh daripada orang Arab tu. Kan? Pada awal tahun dia dah standby dah. Kemarin tahun 2019 kan masa tu. Dia dah standby dah, bulan 1 dah standby baju sepapan-sepapan. Lawa baju ni. Sekali PKP padan muka. Apa-apa tak sampai pakai kan? Okey, tu yang kedua ya. Maknanya dari segi pandangan mata pandang elok-elok. Jangan pandang benda yang tak baik. Pandang yang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Tu yang dapat buku puasa, dapat kita tanya khabar mak ayah kita. Baik. Sekarang boleh buat video call. Habis mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Jangan tunggu pagi raya. Sahaja. Boleh pergi pagi raya tu, tapi maksud janganlah tunggu tu. Kalau ada peluang lah, kalau ada okey, pergilah ziarah. Pertama, tengok muka ayah, mak ayah dapat pahala. Kedua, tengok muka orang rumah. Tengok muka suami dapat pahala, tengok muka isteri pun dapat pahala. Dengan pandangan kasih sayang dan ingat kepada Allah dapat pahala. Tapi dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Ya.
Pandang bini orang tak pakai pahala. Pandang laki orang tak pakai pahala, ya. Pandang suami dan isteri sendiri. Yang ketiga pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tua dulu kalau dia balik pada umrah tu, dia beli frame tu, nampak gambar Kaabah tu. Kan dia tengok tu, dia teringat kan. Dapat pahala tu. Pandang Kaabah tu sebab kalau sekarang lagi lain handa. Dekat TV tu boleh tengok live. Ya orang tawaf. Tengok tu pun dapat pahala. Apatah lagi pergi sanun. Apatah lagi pergi sanun beribadah. Lagi besar pahala. Siapa nak pergi dengan Samsul debat lagi untuk umrah bulan 12 ni insya-Allah. Bulan 12 musim salju. Saya akan ada kat sanun antara 5 ke 25 hari bulan. Daripada 5 sampai 25. Saya akan berada 20 hari kat sanun. Tapi siapa yang datang awal, maknanya 5 sampai 13 tu sebelum cuti sekolah. Siapa yang dah pergi daripada 13 sampai 25 tu time cuti sekolah. Macam tu lah. Ni kan promote dah lebih kurang macam tu. Ya. Kan beritahu. Saya buat masa ni saya tu je. Tu yang masa yang saya kosongkan. Yang lain semua dah orang booking ceramah. Jadi belum boleh lah. Tapi kalau dapat pergi tu kata pergi siapa lah. Bawa mak sekali. Sebab saya bawa mak saya semua. Mak saya, mak saudara saya semua saya bawa. 25 orang. Keluarga saya 25 orang. Dah penuh satu bas tu. Bawa lah. Kan? Jadi makna kata tu yang ketiga, tengok Kaabah baik pahala. Tu yang makcik tu nangis dia kata, "Nampak banyak dosa saya ustaz." "Apa hal cik?" "Saya tak nampak Kaabah." Kata, "Sabar makcik, ni Madinah ni, kemana? Kat Madinah Masjid Nabawi cari Kaabah mana nak jumpa kan? Bakal lintau dah sekeliling masjid tu tak jumpa. Kan ni tompek ada cik. Tunggu lagi pek hari ya. Pek hari kan kita pergi Mekah kan, kita tengoklah. Ya ko. Tak ada lah dah. Kan salah tompel ni. Salah. Kan? Tapi dah lama dah sebelum PKP. Kan? Kemudian yang keempat, tengok apa? Tengok Quran dapat pahala. Bayangkan Quran, tengok dapat pahala. Tapi kalau kita tengok dan kita baca lagi besar pahala. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Ya. Jadi mana jangan kita abaikan. Tu sebab kalau kita tengok orang mengaji Quran ni kan, mengaji gagap-gagap dia ngaji. Kan mulu-mulu. Apa sebab? Sebab dah lama tak ngaji. Tu cerita. Kalau dia hari-hari ngaji tak macam tu baca dah. Kena lazimkan membaca Quran. Lazimkan. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tu tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Kadang tengok, alhamdulillah saya dipahamkan dekat masjid ni, grup tadarus lelaki lagi ramai pada perempuan. Ya ke tak kan? Peranjat lah dengan semua mandang, ya ke weh? Biasa perempuan lah yang ramai kan. Orang lelaki ni yang terpilih ya. Dia yang ramai tu sebab tahfiz. Dia memang ngaji sendiri ya. Budak tahfiz tu pun tadarus, tapi dia tak, dia ngaji sendiri. Dia tahfiz kategori ngaji sendiri. Nak tengok tampek kat ruang more. Habis dia witir, habis doa kadang tak sampai tahlil dia duduk luar. Dia dah makan. Sambil tu dia tinjau, tengok orang tadarus dia tinjau. Tak ramai lah orang malam ni. Dia daripada luar tu. Dia tengok orang mengaji, tak ramai lah mengaji malam ni. Mana pori orang? Soalan dia. Mana pori orang? Makna yang bercakap tu bukan orang. Macam tu. Kan? Pori dah tahu tak ramai. Masuklah join. Dapat semuka jadilah. Kan? Tolong-tolong sikit. Kan? Kemudian seterusnya apa? Seterusnya setelah kita jaga pandangan mata kita, kalau kita takut, jagalah hati kita. Hati ni janganlah, kita sepatutnya bulan puasa ni, kita sepatutnya menyuburkan perasaan bermaaf-maafan, bertolak ansur dan kejujuran. Tu bulan puasa ni sepatutnya bagi kita. Tapi bulan puasa lagi tahu mohong. Kalau bulan puasa lagi tahu kita berdongki dengan orang, apa ya? 3 perasaan yang kita kena buang yang boleh menjahanam dan merosakkan. Pertama, perasaan tamak, buang. Kedua, buang perasaan sombong.
Yang ketiga, buang perasaan, dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arab hasad. Punya toruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Dan akhirnya itu akan meleburkan segala kebaikan kita, umpama api membakar kayu, kata Nabi. Dan nak selesaikan tiga penyakit ni, tiga penyakit yang paling berbahaya ni, iaitu tamak, sombong dan dengki, ada satu vaksin. Vaksinnya bukan AstraZeneca, Sinovac, mahupun Pfizer. Tapi dia punya vaksinnya adalah perkataan syukur. Kalau kita syukur, kita takkan tamak. Kalau kita syukur, kita takkan sombong. Kalau kita syukur, kita takkan dengki. Itulah cerita. Selesai, kita pun senang hati. Syukur, Alhamdulillah. Saya bila fikir-fikir balik kan, ya Allah, sibuk lah. Masa tu lah baru kita terbayang, Alhamdulillah, dulu lagi best. Boleh relax. Petang boleh relax, buka puasa dengan family. Hari-hari ada ceramah. Macam dah tak cukup jam dah. Kan? Bayangkan satu hari saya ceramah antara 4 ke 6 ceramah sehari. Bayangkan. Kadang pada subuh, duha kek kelumpur. Kadang petang kek bontung. Hari tu malam kek bera. Pagi tu kat dua-dua Felda Sebertak dengan Felda Purun pagi tu. Dua-dua kat bera. Tinggi, faham. Habis Bukit Tinggi, ceramah dekat SACC Mall Shah Alam. Habis SACC Mall, tak habis. Pergi pula ceramah dekat selepas salat sunat tarawih dan witir dekat Semenyih. Allahuakbar. Tak sampai rumah lagi tu. Kan? Bayangkan. Sampai rumah Putrajaya, macam mana tu? Tu yang balik tiba-tiba tengok lah, masih bila budak ni besar. Dah besar anak kita dah, contoh lah kan. Kan. Itulah cerita kan. Drema berapa kali tukar, tak terayu drema. Kan gila tu berjamah ni tu kan. Iyalah. Tu yang kena bawa assistant tu. Kan. 8 drema saya tukar dah semenjak saya jamah full time. 8 kali tukar. Kan. Alhamdulillah lah. Harap yang baru ni kekal lah harap kan. Haraplah. Ya, tapi memang panik macam mana? Tu yang cakap abang tadi, kalau boleh tak nak ceramah pagi raya? Kalau boleh lah. Agaklah. Tapi dan ni tak ada kampung kok. Mana macam tu lah. Kan? Tapi itulah dia, kan? Masa kita ni. Tapi makna kata hati kita ni jangan belajar syukur. Syukur alhamdulillah. Kan? Ada masa tu orang rumah kata, abang ni ceramah. Ceramah. Cakap abang ni ceramah agak ada dah 5 tahun lagi ikut terdayo pun. So kalau abang duduk kat rumah jangan kau muntah tengok muka abang sudahlah. Bukannya apa. Selagi boleh pergilah kan. Pergilah. Yang saya terkejut tu baru ni saya pergi Bintulu, saya pergi apa kan? Pergi Bintulu saya ceramah kat Kuching baru ni. Ramai yang Kristian kena salah. Nama tak ada apa, nama Alfred nama. Yang seorang tu Hilman, bukan Hilman tu. Hilman, H-E-A-L, Hill. Menyembuhkan. Hilman. Dia kata yang seorang tu pula ke airport tu, Ustaz saya Kristian. Saya suka dengan ceramah Ustaz. Saya pun tanya, bila kau nak ucap? Nanti lalu. Terberanyak dia tanya kan. Terberanyak. Ya sama nak ada banyak. Lepas itu satu lagi. Yang Indon kan main belak kona dah sekarang ni. Sebanyak orang Indonesia ni rajin lah potik ucap apa camah-camah berio pula menangkut-nangkup pula. Faham kau dah ni orang kan. Tak apalah. Mudah-mudahan ada lah kebaikan kan. Macam tulah. Hati tak payah dongki-dongki dengan orang. Tak payah cerita apa pun dengan orang. Contohlah baru ni bila saya ceramah mesti satu soalan mesti keluar. Ustaz, apa hukum yang jadi peguam ni yang membela mereka yang bersalah kan payah soalan tu. Kau cakap bila tu orang kau nak tanya pasal budak bela tu saya kata kan. Kan payah pun kan. Saya kata macam ni lah. Kita ni kadang-kadang kita gama buat judgement. Kita mungkin nampak salah lah. Kita nampak. Tapi baik kita reserve. Jangan cakap apa-apa ni. Maksud tadi jangan bercakap benda yang kita tak pasti. Berapa ramai orang dalam dunia ni. Tapi saya tak cakap dia betul ke dia salah. Tak.
Tapi sebagai peguam, saya kata, dia ada dua ya kerja dia. Sama ada dia akan mempertahankan orang tu sebab dia yakin orang tu tak bersalah, atau kedua, dia berusaha untuk mengurangkan merit hukuman kesalahan dia tu. Kan cerita bahasa lawyer dah tu. Kan? Jadi dia cakap macam tu. Jadi makna kata tu dia buat kerja. Tapi judgement dia, argument tu, bukti tu sebabnya Nabi ajar apa? Jangan lupa Nabi ajar apa? Nabi ajar. Sebenarnya yang standard pembuktian kes, kalau kita tengok kan, kalau undang-undang jenayah ni kan, berbanding dengan civil. Civil ni balance of probabilities dalam bahasa Jawa. Mana kebarangkali keseimbangan kemungkinan. Dia ni mungkin betul, dia mungkin salah, maka ada kes. Itu kes civil. Tapi dalam kriminal, orang putih selalu bangga sebut beyond reasonable doubt. Melampaui keraguan yang munasabah. Dia sebut tu. Makna tak boleh ada cacat cela sikit pun kalau bab jenayah ni. Tapi sebenarnya dia ambil tang mana? Ambil daripada apa yang Nabi ajar. Nabi ajar apa? Nabi kata lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Makna sama tak maksudnya tu? Maksudnya tak boleh ada kurang sikit pun bukti tu. Ada kekurangan sikit, keraguan sikit, kena lepeh orang tu. Melainkan memang dah tak ada dakwa-dakwi dah. Tu sebab orang jangan jadi polis. Tanyalah yang pencen-pencen polis, tanya. Komen payah 3 minggu dia mengondap orang yang menyeluduk dadah. 3 minggu. Tak tidur ke tengah samak tu. Sampai kena tungau balik tu. Tua bangko kena tungau. Bayangkanlah nak cik tangkai siri. Siapa pula nak mengonjol tu. Ingat motor main spider kat pancu mungkin. Aduh. Yang mengonjol kan omak lah kan. Ni macam mana? Lepas tu masuk mahkamah, lawyer tanya tu soalan ni. Apakah warna bungkusan dadah yang diedarkan tu? Macam ni dah kau. Dia nak tinggal macam mana? Ada mula, ada kelabu, dalam lampu malam tu, dalam kolab tu nampak macam merah. Merah kau? Pink, cakap betul. Sudah. Dia petikaikan tu je. Iya, bukan senang ke jenayah ni. Tapi kita doa lah, mudah-mudahan adalah keadilan yang terbaik kan. Kesian, memang kesian. Kita budak tu tak daya lah, tapi pada kita tidak sewajarnya lah budak yang macam tu diperlakukan sedemikian. Kan? Tak sewajarnya. Tu sebab mudah-mudahan adalah keadilannya. Tu sebab kena faham lah tu saya kata. Kita jangan komen apa-apa. Ni tak guna, ni apa. Nanti dulu kita kita nak tengok, biar kes tu dirungkaikan. Kita faham betul-betul semua. Tentulah. Semualah orang semua ni, semua macam-macam dia bagi. Macam dia lah ketua hakim negara tu yang bayar kan. Tentulah. Ya, jadi makna kita jangan apa? Kita jaga. Kemudian seterusnya, tanda takut pada Allah ni terlihat pada perutnya. Bukan tengok perut itu boroi ke tidak, tak. Tapi dalam perut itu dia tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Dia cukup jaga. Tuan-tuan. Hiduplah seadanya. Kadang-kadang sebab lifestyle. Aku nak pakai kereta besar lah. Aku nak pakai niat lah kan. Tapi disebabkan itu sanggup dia ambil benda-benda yang bukan-bukan. Sanggup dia ambil duit yang bukan hak dia. Sanggup dia menzalimi orang lain. Jangan kita buat. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan income yang kita perolehi. Kadang-kadang cakap sekati aku lah duit aku, kau sibuk apa hal? Jangan. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, nikmat harta Allah Ta'ala akan tanya. Daripada mana kau dapat? Ke mana kau belanjakan? Jadi jangan kita cakap duit aku sekati aku. Jangan sebut. Sebab Allah Ta'ala akan tanya. Kan? Sebab Allah bagi. Itu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kau nak baik maksiat, kau jawab dulu 5 soalan ni. Pertama, kau jangan kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Kau cari tempat mana datang. Semua Allah Ta'ala nampak. Kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Tak dapat tau, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan kau duduk kat muka bumi Allah ni. Cari muka bumi lain. Ada satu tanah berbuka kat Senawang. Kau duduk situ. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu kau nak mati nanti malaikat maut datang jumpa kau minta tangguh. Besok lah datang, sibuk. Cubalah buat, kau dapat. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan dengan aku, kau minta tangguh sebab kau nak ibadah dulu. Kau dapat. Akhirnya jangan kali 5, 1 pun tak boleh jawab. Jadi jangan, hati-hati
dalam perut itu dijaga. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai sebagaimana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Seterusnya, tanda takut kepada Allah terlihat kepada tangannya. Tangannya membantu orang, tangannya menolong orang, tangannya berbuat kebaikan, tangannya contohnya diuruskan buat program macam ni, buat majlis ilmu. Tangannya buat apa? Dia tolong orang kenduri. Tangannya tolong apa? Tangannya tolong menobeh somak, lalang semua. Tangannya tolong apa? Tolong gotong royong masjid. Tentangnya risau, gotong royong masjid. Kita tak lama lagi kami buat Aidilfitri. Jadi dengan ini masjid mengumumkan pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana sebelum Syawal ni lah. Jadi diharapkan semua dapat hadir. Jangan risau, muka yang sama datang. Yang komplain pun muka yang sama, dia tak datang. Aduh, macam tu kan. Tapi tak apa. Tapi yang datang tu pahala. Tangan dia buat bono-bono yang baik. Tangan dia buat sedekah. Tangan dia membantu orang. Yang keenam adalah kaki dia melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebab takut pada Allah, dia tak pergi tempat-tempat yang tak baik. Dia datang masjid, dia pergi berbuka puasa rumah mak, tak kaki menuju ke tempat yang baik tu. Kan, dia pergi ziarahkan kawan yang tempat yang baik. Kan, dia pergi majlis. Ni dah mula dah ni. Dah mula dah ni. Tu tamu Ebi dah siap dah tu. Jamuan rumah terkupak namanya. Open house. Dah mula dah. Lepas raya ni, raya start lah. Jadi siapa nak puasa dinasihatkan bermula. Siapa nak puasa 6 bermulalah pada 2 Syawal. Kerana tidak dijamin kita mampu menghabiskannya bila masuk minggu yang kedua. Iya, arwah abah saya makin raya kedua dia dah start dah. Dan bila orang datang rumah, dia seidang lagi makan sama orang dia kata, makan tak apa. Saya dah makan dah tadi. Dia tak cakap dia puasa. Orang dulu-dulu kan di awal dia dah mula kan. Kok boleh lah. Saya pun belum tentu reza dah. Tak kono makan kan. Macam mana? Selera kan macam mana? Saya pun dah cakap dengan PA. PA dah beritahu dah. Okay, Samsul Debat dia tak nak makan. Kalau boleh pihak penganjur surau masjid minta tolong siapkan buah aja. Okey. Sampai ke tempat tu, ini hajat orang kampung ustaz. Dia nak mula dah. Kepala kambing letak depan muka ni. Macam mana kan? Saya dah lah tak wati nak makan kepala kambing tu. Dia yang tolong siap dan potong-potong. Dia tarik keluar panjang tali tak kepala apa bodoh ni mana. Tapi bila orang siat yang tu sadap lah rasa macam tu lah. Kan? Macam tu lah ya. Jadi jaga. Melangkah ke tempat baik. Jangan pergi tempat-tempat tak baik. Dan begitu juga yang ketujuh, terlihat pada ketaatan daripada Allah dan Rasul. Jaga ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu pertama, khauf Rabbul Jalil. Kedua, amal lebih tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Manfaat kan. Nak menuju 10. Dah masuk 10 malam terakhir. Jaga paling tidak sebab dia katakan malam Al-Qadar tu. Bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Paling tidak kok pemalih benar-benar. Datang masjid, settlekan maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Paling tidak, tu basic. Berbuka saya tak beritahu sebab tu tak payah hajar. Memang confirm berbuka, tak ada mana dah. Saya insyaAllah lah, sebab saya YB kawasan. Saya takwa lebih sikit. Lepas isyak kan berbuka, tak ada dah. Tak ada dah. Kan, semua buka sampai maghrib. Kan? Saya imam kan lain lah sikit. Saya seminggu dah puasa ni. Rumah seminggu puasa. Tak ada dah. Semua sama kan. Jadi mana lepas maghrib tu kita berbuka tu dah ada pahala. Kalau malam tu malam Al-Qadar. Tu penting tu. Baca doa betul-betul. Ingat Allah betul-betul. Kemudian kita semayang isyak. Kemudian semayang tarawih. Kita buat 10. Lepas tu sambunglah witir. Lepas witir pagi subuh. Malam tu malam Al-Qadar insyaAllah. Jangan lupa niatkan kerana Allah. Nah penting tu. Paling tidak. Tapi kau nak senang lagi. Contoh satu lagi. Kau nak tambah lagi lah. Beli mihun. Beli tolu. Beli apa. Okay, kita masak. Malam ni mihun Singapura. Masak-masak dapat 10 bungkui. Hantar ke balai polis Senawang. Siapa yang bertugas malam tu? Dapat. Malam esok tu mihun latna. Memang mihun ni. Mihun latna. Hantar mana pula? Hantar balai bomba.
Ke Taman Satria lah, hantar. Okay, settle malam ni. Pukul 12 malam masak. Lepas tu hantar. Kongsi 3 orang Malam tu mihun goreng jantan. Mana ada telur jantan. Hantar pula kat mana? Hantarlah ke Bahat Tafiz. Malam esok tu 10 malam, takkan 1 malam pun tak kono. Kan? Macam tu. Lepas tu janganlah risau mana. So tak dapat tanda ustaz. Tak apalah, tak ada rezeki. Tapi kita buat, kita yakin. Mudah-mudahan dalam 10 malam takkan 1 pun tak kono. Orang kalau dapat pun dia tak cakap dengan orang lah. Malam tadi kan Lailatul Qadar, alhamdulillah dapat aku. Dah kita lah terlepeh lah dan ni yang seorang tu pula. Kan? Orang kalau dapat dia tak cakap. Kalau dia cakap pun dah lama, lepas 2-3 bulan dengan ibu dia cerita, alhamdulillah ada rezeki aku dapat jumpa. Ya, macam mana? Kau jangan cerita dengan orang lah. Kenapa lah? Dia macam ni, dia nampak tanda-tanda macam ni. Confident. Betul weh, pagi tadi confirm Lailatul Qadar. Ya ke? Iya, depan rumah dan sujud pokok tu. Iyo, betul depan mata dan menangis-nangis dan nampak. Iyo kau, untunglah kau. Dia balik tengok pokok tu tak ada, manja badan raya dah dipunggah pokok tu tumbang, bukan sujud. Ayo kan. Tak payah cerita-cerita dengan orang. Kau nampak pun dia tak cerita dengan orang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih pada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 83 tahun lebih. 83.333. Jadi kalau 1 malam boleh cover semua hidup kita, why not? Kenapa kita tak ambil peluang tu? Seterusnya, yang ketiga qanaah. Berpada dengan sedikit, jangan membazir. Merisaukan kita ni bila ada balik semula buffet Ramadan. Tak ada hal lah. Kadang satu kepala tanyalah Webi tu ni. Ada je buffet Ramadan orang nyemput dia buka kat luar. Baik macam mana? Yang konolah wai. Dan bila pergi pula makanan ni banyak. Memang betul kadang kita bayar. Dekat Putrajaya tu ada satu hotel sampai RM125 satu kepala. Makan apa? RM120. Tapi bukan mana dah bayar mahal, konolah makan banyak. Sebab dia ada padan dengan kita bayar tu. Tak harga tompek tu servisnya memang mahal, tapi tak mesti ambil banyak. Ambil sekadaran kemampuan kita. Cuma ambil. Tak ada satu line pun tertinggal. Terlangkau pula ambil. Duduk perjuangan belum selesai. Nampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Dah balik ada kat luar weh. Poi lah beratur ambil kambing. Sudah tengok dia pun tahu tak habis. Kajian daripada Southern West. Sebelum PKP dulu orang Malaysia ni habit dia. Bayangan setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan. Dalam bulan Ramadan sahaja 270,000 tan sepanjang bulan. 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itulah tahu kan. Saya ceramah di inilah kuliah subuh kat Banjur. Tajuk dia tipuan dunia. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang gagal melawan hawa nafsu dia. Contohlah, dia beli kat bazar Ramadan, dia beli roti john seorang sebatang. Seorang sebatang roti john. Kok 5 orang 5 batang. Gila makannya tu. Taufu fah semangkuk. Yong taufu semangkuk. Lai cikang setakung. Bayangkan. Lepas tu kuih macam-macam ni. Lepas sit kerabu, sit dagai, asal gopa, lopak tikai. Contohnya. Makanan Pantai Timur. Sudah dia makan tak habis. Itu tak bodoh lagi tu. Tak bodoh lagi. Tapi bila besok dia beli banyak tu juga, confirm bodoh tu. Dia dah tahu tak habis semalam, dia beli lagi. Ramai tak orang macam tu? Ramai. Dia macam tak boleh kawal tau. Tu cakap tu kebodohan manusia. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam statistik tu. Dan yang terakhir sekali adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Apa yang kita buat ni adalah persediaan selepas mati kita. Hidup selepas mati. Kalau kita teruskan amalan yang kita buat pada bulan Ramadan ni, kita tahu pada bulan-bulan lain, insya-Allah dia boleh menjadi perlindungan, insurans untuk kita setelah kita mati. Sebab masuk dalam kubur. Bila malaikat nak seksa kita, pertama dia nak pukul kepala kita. Jangan, kenapa pula? Sebab dia ni makin rajin berzikir, dia ni rajin mengaji. Jangan pukul kepala dia. Nampak? Kalau kita tahu kan aktiviti tadarus kita mengaji dekat rumah walaupun baca sendiri, insya-Allah
Kedua, kalau dah tak boleh pukul kepala, jom kita bantai perut. Jangan, nak pula. Dia ni rajin puasa sunat. Dia sambung pula buat puasa sunat bila dah habis Ramadan. Sebab Ramadan ni training yang betul-betul lepas Ramadan ni. Graduation day pada pagi Syawal tu. Kata boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita balun kaki. Jangan, nak pula. Dia ni rajin qiyamul lail. Rajin bangun malam. Orang perempuan rajin bangun malam. Walaupun siapkan sahur, tu dinamakan qiyamul lail dengan satu syarat, niat kerana Allah. Ya, bangun malam beribadah kepada Allah. Ibadah umum, ibadah khusus tak kira, kena ibadah. Paling baik sekali kita solat. Paling baik sekali kita solat tahajud. Paling baik kita mengaji, kita berzikir. Bangun malam, koncing tidur balik tak kira. Kira pula. Dan qiyamul lail berapa kali tiap-tiap pagi betul. Tu bangun sesaja, ya. Mesti bangun dan beribadah kepada Allah. Jadi dengan memikirkan keadaan ini, kita ceklah balik. Benarkah kita berpuasa? Benarkah kita berpuasa? Dan dalam bulan Ramadan ni kena banyak hati-hati. Apa-apa benda kita baca hikmah. Nak marah baca hikmah. Agak sebab Allah bagi ni, sebab Allah nak bagi aku ni kot. Agak ujian ni datang ke aku ni, agak Allah Ta'ala nak bagi rezeki banyak ni. Sentiasa fikir macam tu. Orang kutuk-kutuk dan biarlah. Tak tetangga cuping telinga dia orang bercakap ni. Kan kena sabarlah banyak-banyak. Aduh, tiba-tiba pula diuji pula susah macam ni. Aduh, macam mana lah ni. Tu yang forum perdana tahun lepas, masa hujung tahun saya di Dataran Langkawi. Ya. Saya dengan geng-geng hias. Geng hias. Haslin Bollywood, Izharib, Abdullah Khairi, Samsul Debat. Hias. Samsul Debat yang paling bongsu lah. Perasan. Kan? Kami berompek masa tu bawa forum tu tajuk apa? Mana milik kita? Mana milik kita? Akhirnya bulan Ramadan ni tak ada apa pun kita fikir. Tak ada apa. Kita boleh tak makan. Walaupun makanan tu ada. Kalau buat kita meninggal dunia sebelum berbuka, tak sampai kita rasa makanan, maka bukan milik kita. Kadang-kadang kita tanya. Saya tanya ada seorang, tu siapa punya jam tu? Saya tunjuk. Jam tu siapa punya? Dia kata, saya punya. Dia kata, saya punya? Dia kata. Saya pun tanya, tubuh badan tu, tangan tu siapa punya? Senyap dia. Tubuh badan kita pun Allah punya. Tapi kita tergamak mengaku bondo-bondo tu kita punya. Sedangkan bondo tu akan hancur. Bila disangkakan di Terengganu, Kelantan dan juga Pahang berlaku dulu, tak sangka di Selangor menetas dulu. Banjir besar. Mana teh banjir tu kat situ. Habis Hulu Langat, tak pernah sangka tenggelam, habis. Termasuk rumah PA saya kat Hulu Langat, Taman Sinanding, tenggelam dengan kereta-kereta. Nak cakap apa? Bila Allah Ta'ala bagi, akhirnya mana satu milik kita? Tak ada, habis. Tak ada apa. Tu sebab kat Kelantan, Terengganu, dia orang rumah dia simple-simple. Kalau tak barang tak payah banyak, senang nak selamatkan. Dia pun tahu mana milik kita. Jadi bulan Ramadan ni kita menginsafi bahawa semua ni Allah bagi pinjam-pinjam je. Bila pinjam, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bak kata orang menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau ada ilmu disertai dengan hikmah, insya-Allah selaut garam terasa tawar. Macam itulah. Yang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Maksudnya kembangkanlah, sebar panjangkanlah walaupun sikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak di sini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.